Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada di dalam bulan yang cukup mulia, bulan yang cukup dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan segala ganjaran yang banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita telah berada di dalam bulan Ramadan, kita telah berada di dalam bulan puasa. Apakah kita masih lagi berada di awang-awangan ataupun kita telah bersedia daripada awal untuk kita menghadapi Ramadan ini? Dan adakah kita telah memulakan sepatutnya perkara yang telah patut dimulakan, seperti membaca Al-Quran, seperti sembahyang tarawih berjemaah, seperti perkara-perkara amalan ibadah yang lain yang sepatutnya kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, banyak perkara yang digalakkan untuk kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Jadi rebutlah peluang. Dan anggaplah, selalu orang sebut, iaitu ini Ramadan terakhirku. Kenapa? Kerana kita nak bagi tahu bahawa kita tak berjumpa lagi Ramadan akan datang ni. Kita kena buat yang terbaik. Bila kita berfikiran ini adalah Ramadan yang terakhir, maka kita akan melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya lah. Sebab kita tidak ada peluang lagi. Tapi insya-Allah, sekiranya belum sampai kepada ajalnya, insya-Allah, maka kita akan bertemu lagi kepada Ramadan yang seterusnya. Baik, tuan-tuan, puan-puan, para penonton dan rahmat Allah sekalian, ayat yang saya bacakan tadi di dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang menerangkan kewajipan berpuasa. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ayat tentang kewajipan berpuasa ini tak seperti mana banyaknya ayat kewajipan berkaitan dengan solat. Di dalam Al-Quran yang mempunyai 30 juzuk Al-Quran itu, hanya satu ayat sahaja yang membincangkan, yang menyebut tentang kewajipan berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan juga terhadap umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Baik. Maknanya kat sini ayat ini, satu nak menerangkan kewajipan berpuasa. Kita wajib berpuasa, dan ingatlah bahawa puasa ini bukan sahaja diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, malah umat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk berpuasa. Cuma mungkin cara puasanya berlainan. Ada pandangan mengatakan umat-umat terdahulu pun berpuasa pada bulan Ramadan.
Ada yang mengatakan umat-umat terdahulu puasanya bukan dalam bulan Ramadan, seperti mana yang kita sedia maklum, Nabi Daud alaihi salam yang puasanya sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Kalau kita tengok dengan perintah yang diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad kepada kita ini, sangat sedikitlah berbanding puasa yang diamalkan oleh Nabi Daud alaihi salam, ya. Maka kita kenalah berpuasa di atas dalil yang telah kita bacakan tadi, yang mana menjadi satu-satunya dalil dalam Al-Quran yang menyuruh dan merupakan satu perintah untuk kita berpuasa. Ini yang selalu orang pertikaikan ni. Orang kata apa? Perintah puasa satu je. Kita puasa, Alhamdulillah. Perintah semayang, banyak tak terkira kan. Tetapi semayang tak terjaga. Kalau ikutkan, kalau perintah yang lebih banyak itu, maknanya lebih utama, kan? Ramai orang berpuasa tapi tak solat. Ini sering berlaku. Ini realiti dalam kehidupan kita. Maka kita perlu ubah, ya. Kita perlu ubah bahawa kedua-duanya perlu seiring. Puasa pun perlu, solat pun perlu. Terutamanya solat-solat wajib, iaitu solat 5 waktu yang diwajibkan seharian kepada kita itu, ya. Baik. Jadi berpuasa ni sebenarnya menunjukkan satu, kita taat kepada perintah Allah. Yang kedua ialah bagaimana kita nak buktikan bahawa kita ini umat yang mengikut perintah Allah, dan juga kita seterusnya kita nak merasai bagaimana kesusahan yang dialami oleh orang-orang yang kita rasakan tak cukup makannya, kan? Kita nak merasai keperitan, nak merasai kesusahan. Maka bila kita merasai kesemua itu, barulah kita akan rasakan bahawa kita ada belas kasihan, belas ihsan, kita rasakan kesian kepada orang-orang yang tidak cukup makanannya setiap hari, kan? Baik. Samping itu juga, puasa boleh menyihatkan tubuh badan. Ini bukan sahaja kajian daripada umat Islam, malah kajian daripada umat Islam pun menunjukkan bahawa puasa ini memberikan satu kebaikan daripada segi kesihatan tubuh badan kita, ya. Jadi itu bukanlah kata matlamat utama kita, tapi di samping itu, di samping kita berpuasa kerana mengikut perintah Allah, maka kita juga secara tak langsung sebenarnya akan dapat satu tambahan, iaitu kesihatan tubuh badan yang lebih baik. Sebab apa, dalam sebuah hadis yang daripada riwayat daripada At-Tabrani menyebutkan sumu tasihhu, iaitu berpuasalah kamu kerana nescaya kamu akan sihat. Kerana nescaya kamu akan sihat. Baik. Jadi ini sabda Nabi SAW juga. Sebab itulah dikaitkan kesihatan dengan berpuasa. Baik. Jadi apakah amalan-amalan yang sepatutnya kita lakukan? Dah mula ke belum ni? Apakah amalannya? Baik. Banyak amalan-amalan yang sepatutnya kita laksanakan. Kita rebut peluang yang Allah berikan kepada kita ni dalam bulan Ramadan. Kita buat yang sebaik mungkin, laksanakan sebaik mungkin. Kerana apa? Kerana ini adalah ganjaran yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu sebelum kita. Sedangkan nabi-nabi sebelum ini pun, kalau diberi pilihan antara hendak menjadi nabi ataupun hendak menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka mereka memilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW kerana ganjaran-ganjaran yang telah diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kalau kita dah dalam golongan umat Nabi Muhammad, kita tak ambil peluang, maka rugilah kita, ya. Kerana Ramadan ini datang bukannya selalu, hanya setahun sebulan sekali. Setahun sebulan saja. Daripada setahun sebulan saja, ya. Baik. Jadi di dalam bulan Ramadan, selain banyak ganjaran yang diberikan Allah, antaranya ialah setiap ganjaran, setiap amalan, setiap ibadah, setiap amalan kita akan dilipat gandakan. Sebab tu kita kena rebut peluang. Seperti mana kalau kita lihatlah pasar raya, shopping mall semua, apabila mereka membuat ganjaran, mereka memberikan diskaun, maka berpusu-pusulah orang untuk merebut peluang. Jadi Allah dah beri diskaun kepada kita, kan? Setiap satu, contohnya kan, kalau kita di pasar raya tu, satu dapat satu, beli satu percuma satu. Maka berdoyon-doyonlah orang merebut peluang yang diberikan.
Begitu juga bulan Ramadan, Allah berikan 1+1. Ini sebagai contoh, maka rebutlah peluang. Rebutlah peluang. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Sebaik mungkin. Kerana Nabi SAW sendiri pun telah menunjukkan amalan dan contoh bagaimana nak laksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Tambah-tambah 10 malam terakhir, Nabi terus beruzlah, Nabi terus berkhalwat seorang diri. Kerana apa? Kerana nak merebut ganjaran yang diberikan Allah di dalam bulan Ramadan ini. Baik, jadi ada beberapa dalil yang mengatakan bahawa setiap daripada amalan kita di dalam bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Antaranya sabda Nabi SAW yang mafhumnya lebih kurang macam ni, maksudnya iaitu siapa yang kalau masuk bulan Ramadan, pergilah buat umrah. Kerana kalau buat umrah ketika itu, pahalanya seperti mana membuat haji. Dan kalau riwayat Muslim sebut, seperti mana haji bersama dengan aku, bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maknanya ini ganjaran yang dilipat gandakan. Ini menjadi dalil kepada amalan yang dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Maka rebutlah peluang. Dan dalam bulan Ramadan juga banyak sebab antara dalil-dalil lagi ialah antaranya terdapatnya Lailatul Qadar yang dilipat gandakan. Maknanya ini nak menunjukkan bahawa setiap amalan kita di dalam bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Banyak mana itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, tugas kita ialah melaksanakan sebaik mungkin, ya. Baik. Antara perkara-perkara yang boleh kita laksanakan, antaranya sebut sini banyaklah, ya. Bersolat sunat, baca Al-Quran, berzikir, dan berjemaah di masjid. Ini berjemaah di masjid bukan kata bulan Ramadannya. Memang kita wajib sebenarnya untuk berjemaah di masjid sekiranya tidak ada apa-apa halangan. Lagi kita berqiyamul lail, kan, bertahajud, banyak lagi sebenarnya. Sedekah, ya. Baik. Jadi di antara kita dah sebut tadi secara ringkas, kita mungkin akan fokuskan kepada amalan-amalan yang telah kita sebutkan tadi. Okey. Selain daripada berpuasa, antara amalan yang jangan kita tinggalkan, saya minta tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ini satu amalan yang jangan ditinggalkan. Walaupun simple, tapi kita kena ambil berat. Apa itu? Orang ambil berat puasa, berbuka puasa. Tapi orang kurang mengambil berat berkaitan dengan bersahur. Ini satu amalan yang baik. Satu amalan yang Allah katakan, Nabi pun sebut banyak berkaitan dengan kelebihan-kelebihan bersahur, ya. Jadi sepanjang kita berpuasa, sebaiknya, seeloknya jangan tinggalkan sahur. Okey. Jadi sahur ini, kalau kita nak ambil satu dalil yang cukup kuat, cukup yang kita nak katakan dia menjadi satu benda yang sepatutnya kita buat. Sepatutnya kita buat. Kenapa? Sabda Nabi SAW menyebut, puasa umat Islam dengan puasa orang bukan Islam, yang ini lebih kurang, ya, dia punya mafhumnya. Nak bezakan puasa orang Islam dengan puasa orang bukan Islam ni, puasa orang Nasrani, orang Yahudi, puasa orang-orang lain yang selain daripada umat Islam, bezanya terdapatnya sahur. Jadi kalau kita tak bersahur, tuan-tuan, puan-puan, nak dikatakan macam kita sama puasa macam umat-umat selain daripada umat Islam. Ini yang kita katakan dalil yang cukup kuat untuk kita bangun, untuk kita bersahur. Ya. Jangan tinggalkan walaupun, Nabi kata apa? Bersahurlah walaupun dengan segelas air, walaupun dengan sebiji kurma. Ya. Kita tak mampu makan kurma, kita minum air. Sebab apa? Ialah biasanya kita biasa pukul berapa kita minum, kita makan. Tiba-tiba bulan Ramadan, nak bangun terus makan. Pukul 5 pagi nak makan. Kedai makan pun tak buka lagi sebenarnya kalau pukul 5 ni. Kalau kedai-kedai biasa ni kan, waktu-waktu hari-hari selain daripada bulan Ramadan ni, pukul 5 ni kedai makan pun tak buka lagi. Kan, pukul 6.30, pukul 7 barulah kedai makan yang menyediakan sarapan pagi dibuka, kan. Jadi kita nak ubah tu kadang-kadang memang kita tak biasa. Tapi jangan kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan terus. Dapat makan yang baik, Alhamdulillah. Ada selera makan, Alhamdulillah. Tapi tak mampu, jangan tinggalkan.
minumlah air sekurang-kurangnya 1 cawan ataupun dengan sebiji kurma. Tak mampu kurma, carilah buah-buah lain yang mampu menggantikan kurma. Kerana apa sebenarnya? Selain daripada itu membezakan di antara puasa umat Islam dengan puasa orang bukan Islam, ia juga sebenarnya nak bagi kekuatan sedikit. Apabila kita berpuasa, kita dah tak makan daripada pagi sampai malam tu, bila kita bersahur, kurang-kurangnya kita ada kekuatan sedikit di dalam tubuh badan kita untuk menjalani ibadah puasa. Baik, cuma tanggapan orang ni, puasa ni, kalau sahur ni bila-bila boleh, kata kan. Sahur ni dia bukan waktu-waktu bila-bila je. Sahur ni mesti waktu-waktu yang hampir dengan waktu subuh. Ya. Itu kena ingat. Ada orang bersahur pukul 12 pagi, pukul 1 pagi, itu tak dikira bersahur tu. Itu tak dikira bersahur. Sebab apa? Dia kata dia nak senang tidur, malas nak bangun sahur. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita kena bangun dalam pukul 4, pukul 5, waktu yang hampir kepada subuh untuk kita bersahur. Itulah dinamakan sahur. Baik. Kemudian kita kena banyakkan amalan sedekah. Bukan kata waktu selain daripada bulan Ramadan kita tak perlu sedekah, tetapi di dalam bulan Ramadan sedekah kita seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi, segala amalan kita akan digandakan, maka sedekah kita pun akan digandakan. Kita sedekah satu, ibarat macam kita sedekah lebih daripada satu. Maka rebutlah peluang. Tapi Alhamdulillah, saya lihat di Malaysia, di masyarakat kita, bulan Ramadan ini cukup pemurah. Banyak masjid-masjid, surau-surau menyediakan makanan yang cukup banyak kerana ramainya orang menyumbang untuk memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, kepada jemaah surau ataupun masjid. Jadi ini adalah satu perkembangan yang baik. Cuma yang tak berapa nak baiknya ialah bila terlampau banyak, dia berlakulah pembaziran. Maka ini yang perlu kita elakkan. Walaupun sering kali sebenarnya berlaku, setiap tahun berlaku, tetapi kita cuba elakkan melakukan pembaziran. Baik. Kemudian adanya di dalam bulan Ramadan satu sembahyang tambahan, iaitu solat ataupun sembahyang tarawih. Yang ini pun kadang-kadang kalau kita tengok orang perdebatkan nak buat 20 ke 8 ke 40 ke berapa ke kan. Saya kalau tanya saya ialah selagi mana kita buat tidak meninggalkan walaupun sedikit, itu adalah lebih baik daripada kita tak buat langsung. Jadi kalau ikut kepada kemampuan, di Perak memang diwajibkan kepada masjid-masjid dan surau untuk melaksanakan 20 rakaat. Tapi kebiasaan yang kita lihat, apabila 8 sahaja, maka ramailah orang berpusu-pusu keluar. Janganlah pula kita tengok, kita kena buat 20 ni. Janganlah halang orang nak balik 8 tu kan. Dah dia mampu 8. Kita mampu 20, kita buat 20. Alhamdulillah. Baik. Jadi buatlah tarawih, kerana dalam tarawih ni tidak ada di dalam bulan-bulan Ramadan, bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Kalau kita tak buat, bila lagi kita nak buat? Nak qada tak boleh. Sebab tarawih hanya terdapat di dalam bulan Ramadan. Dan kita bukan sahaja kena buat, boleh buat ikut suka hati, maksudnya lepas subuh kita nak buat tarawih, ataupun sementara nak tunggu zuhur kita nak buat tarawih, tak boleh. Kan, tarawih ni hanya berlaku di ketika malam selepas saja selesai solat Isyak. Maka kalau kita tak buat, maka rugilah kita. Rugilah kita. Baik. Yang menjadi kebiasaan kita ialah malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ya Allah, penuhnya masjid. Ramai, kita kata ramainya umat Islam kan. Dan malam-malam seterusnya, sedikit demi sedikit syahid. Sedikit demi sedikit kurang orang. Sehinggalah hujung tinggallah Imam, Bilal dan Siak sahaja. Kerana masing-masing ketika hujung tu duk sibuk nak beli baju raya, duk sibuk nak buat kuih raya kan. Macam-macam kan. Tanpa kita rasa bersalah meninggalkan amalan-amalan yang sepatutnya kita buat. Baik. Jadi selain daripada solat tarawih, kita juga jangan tinggalkan solat witir. Solat witir ini adalah solat yang bukanlah kata dalam bulan Ramadan saja. Ada orang kata witir ni dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab bila habis tarawih terus buat witir. Sebenarnya witir ni setiap hari kita boleh buat. Kita boleh buat setiap hari. Witir ni ganjil.
Kita boleh buat 1, 3, 7, 5 kan. Kebiasaan kita 3. 3. Ya. Bila kita dah habis berjaya melaksanakan witir di dalam bulan Ramadan, jangan pula kita tinggalkan di bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan ini sebagai latihan, dan kita teruskan insya-Allah. Tahun ni kita berazam kalau dipanjangkan umur, habis saja Ramadan kita sambung. Witir tu jangan habis. Habis saja solat Isyak, buat witir. Kalau mampu bangun awal-awal pagi pukul 3, pukul 4 pagi, bangun boleh pun boleh buat witir. Ya. Cuma waktunya selepas daripada waktu Isyak sehinggalah sebelum subuh. Baik. Antara yang lain ialah amalan yang boleh kita laksanakan di bulan Ramadan ialah Al-Quran. Alhamdulillah, dulu kita lihat banyak program-program berkaitan dengan tadarus dibuat di setiap surau dan masjid. Mana masjid, mana surau banyak laksanakan perkara ni. Mereka buat secara berkumpulan kan, seorang baca, yang lain mendengar. Dan di akhir-akhir ini, daripada pandangan saya sendiri, saya melihat perkara ini dah kurang. Ada masjid surau yang tak buat dah. Kenapa? Kerana tidak ada penyertaan. Tak ramai ada orang minat. Kalau kata kita bulan Ramadan pun kita tak mampu nak baca, apatah lagi dalam bulan-bulan yang lain. Ya, bulan Ramadan kita tak mampu, bulan lain lagilah kita tak mampu untuk membacanya. Jadi kita usaha bulan Ramadan ni jangan tinggalkan sedikit baca Al-Quran. Tak mampu banyak, jangan kita tinggalkan langsung. Bacalah sedikit. Ya. Dalam bulan Ramadan ni sepatutnya kita baca lebih daripada sejuzuk sehari, 2-3 juzuk sehari. Tapi tak mampu, tak apalah, kita buat mana yang mampu. Kerana kemampuan membaca Al-Quran ni tidak sama melalui daripada seorang demi seorang kan. Ada orang boleh baca laju, ada orang boleh baca mengangkat-angkat, ada orang boleh baca dalam keadaan yang sederhana saja, mengikut kemampuan. Ya. Baik. Dan antara yang lain ialah selain tadi kita dah sebutkan sedekah, kemudian ialah amalan memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Ini kita dah sebut tadi secara ringkas, cuma ini khusus kepada amalan orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Nabi menyebut dalam sabdanya, kata lebih kurang mafhumnya, menyebut siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, pahalanya seperti mana orang yang berpuasa tu. Maknanya kalau contohnya isteri kita ataupun suami kita berpuasa sunat, kita beri makan kepada dia, kita masakkan dekat dia, kita beli makan kat dia ataupun kita masak pada dia, kita sediakan, pahala dia berpuasa tu seperti mana kita dapat tu, pahala seperti mana dia yang berpuasa. Nak bagi tahu ganjaran kepada orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Ini tanpa bulan Ramadan, kita dah ada pahala puasa, kita bagi makan pula kepada orang, pahala puasa orang tu pun dapat pada kita lagi. Bukan kata kita dapat pahala puasa, dia tak ada pahala puasa, tak. Sama pahalanya dengan kita. Itunya. Baik. Kemudian antara yang lain ialah jangan lupa juga berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa ni kenapa saya katakan penting? Kerana apa? Dalam sabda Nabi juga menyebut ada 3 golongan. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak. Sebelum ni kita duk mengadu, kita duk mengeluh, kenapalah Allah ni tak dengar doa kita kan. Doa kita ni Allah tak dengar, kita duk bising gitu kan. Sedangkan Allah dah bagi beberapa waktu, beberapa tempat untuk kita ambil peluang. Dalam bulan Ramadan ni, seperti mana sabda Nabi, ada 3 golongan yang mana doanya tidak ditolak. 3 golongan doanya tidak ditolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Maka sepanjang kita berpuasa, jangan kita duduk tidur je kan. Kita buat kerja, penat, tidur. Allah kata apa? Doa ketika mana orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa dan sampailah dia berbuka puasa ini, doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak, tuan-tuan. Maka inilah peluang kita. Nak doa apa pun, doa ketika ni. Jangan tinggalkan, ya. Baik. Dan tadi saya sebut satu je kan. Saya sambung pergi habis lah. Golongan yang kedua ialah pemimpin yang adil
sekiranya pimpin adil itu doanya pun tidak akan ditolak. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi ini doanya pun tidak akan ditolak. Sebab itu kita jangan zalim orang. Apabila orang tu berdoa, Allah akan makbulkan doanya. Jadi itu antara amalan-amalan yang mana kita sepatutnya kita laksanakan dah di dalam bulan Ramadan ini. Ramadan ini masih panjang, maka kita buat yang terbaik. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Segala amalan kita dilipat gandakan dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga, insya-Allah kita mengharapkan pengakhiran yang baik, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang rahmat Allah sekalian, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Jadi jadikan Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik pada tahun ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.